Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Saya pagi tadi saya ada kongsikan yang sejanji saya nak share tentang kisah anak saya kena dera di taska. Lepas tu saya kata, saya tanya Allah, apa sebenarnya penyelesaian yang saya nak buat. Okey, sebelum tu untuk yang mungkin tak tahu video sebelum ni, okey, sebenarnya saya kongsikan tentang keseluruhan buku saya ni bertajuk Menyaksi Rahsia Bicara Kasihnya. So buku ni overall memang sebenarnya saya kumpulkan kisah-kisah tentang peristiwa keadaan di mana bila saya nak selesaikan satu masalah, ujian yang kita hadapi, tapi saya suka tanya Allah dulu. Saya tanya Allah macam mana cara nak selesaikan sesuatu masalah tu. Macam mana Allah nak kita hadapi ujian tu dengan cara dan kehendak Allah tu. Maksudnya bukan dengan bukan dengan cara kita. Maksudnya macam bila kita ada masalah, so kita biasanya kita akan fikirkan macam mana cara nak selesaikan tanpa kita rujuk pada Allah dahulu. So why not lepas ni kita tukar. So bila kita ada masalah, kita tanya Allah dulu macam mana cara yang Allah nak kita lalui ujian tu, macam mana kita nak hadapi ujian tu dengan cara Allah. Sebab bila kita melalui satu ujian tu, mesti ada sesuatu hikmah besar yang Allah nak ajar pada kita. Mesti ada. Sebab Allah ni sangat baik, sangat baik. Okay, so bukannya bila kita ada ujian, so kadang-kadang kita ada masalah, so kita terus rujuk pada makhluk. Bukan kita terus tanya pada kawan kita, tanya kepada kenalan kita, kawan baik kita, kita tanya pendapat mereka. Actually tak salah, tanya pendapat mereka, tapi yang saya nak sampaikan adalah tanya Allah dulu. Sebab macam saya video sebelum ni saya ada sebutkan tentang bila kita ada masalah, so kita dah fikir cara macam mana kita nak selesaikan. Lepas tu then baru kita cakap dekat Allah, kita nak selesaikan macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So seolah-olah kadang-kadang macam kita lebih tahu daripada Allah macam mana kita nak selesaikan masalah tu. So itu bukanlah pada saya, daripada pengalaman saya, cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah kita tanya pada Allah, kita mengadu pada Allah, kita ada satu masalah dan minta Allah ilhamkan kita macam mana cara kita nak selesaikan masalah itu. Okey, tu video yang sebelum ni saya kongsikan lah. Okey, so hari ni saya nak sambung macam mana dengan tanya Allah bila kisah anak saya kena dera di taska. Kisah ni sebenarnya dah dalam 8 ke 10 tahun yang lalu. 2 orang anak saya, okay, mereka kena dera di taska. So macam saya sebutkan sebelum ni, bila anak tu didera, so saya sebagai ibu bapa, saya nampak perubahan yang berbeza pada anak saya, which is pada pergaulan mereka, pada fizikal mereka, nampak kesan lebam. Dan sebab bukan satu taska je, lebih daripada satu taska yang anak saya berdua ni pernah kena dera. Okay, so waktu tu saya tanya pada Allah, saya kata, ya Allah, bila anak saya ni kena dera, macam mana cara saya nak ya Allah nak supaya saya nak berhadapan dengan situasi tersebut. Sebab saya cakap dekat Allah, ya Allah, saya bukan jenis orang yang terus pergi pada taska, nak marah-marah, nak cakap ni anak saya kenapa lebam kat sini, dan sekian melulu macam tu. Walaupun kita dah ada bukti, saya lagi suka dengan cara minta pada Allah. Saya pun tak tahu, waktu tu saya memang minta betul-betul cara Allah, macam mana cara berhikmah, cara yang lebih baik yang Allah nak tunjukkan pada saya supaya saya betul-betul dapat satu energi, okey, jumpa pada taska tu untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, kiranya saya pun bila berlaku masalah tu, sebenarnya awalnya bila anak kita balik daripada taska, so waktu tu saya masih bekerja ya. So hantar anak di taska. So bila kita balik rumah, so satu keadaan tu saya tengok anak saya, dia dah start macam memberontak sikit. Waktu tu anak-anak lagi, kecil lagi, taska kan. So umur pun belum
sekolah tadika dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu. So bila dia suka memberontak, saya terfikir apa sebenarnya yang dilalui, yang dia pelajari di taska kan. Apa kehidupan harian dia yang dilalui. Okay, so at the end tu, satu hari tu saya nak bergurau dengan anak saya lelaki, yang nanti saya tunjuk video mereka. Ni gambar, video ni gambar mereka berdua lah ya. Masa tu pun bahasa pun pelat-pelat lagi. Okay, so sambung kepada cerita tadi. So bila satu hari tu, yang lelaki ni nama dia Aklan. Aklan ni telinga dia besar sikit, dia ada coping telinga. So saya macam nak bergurau lah, saya macam nak usik-usik lah telinga dia tu. Macam mana tahu, lepas tu dia terus pegang telinga dia. Lepas tu dia macam tengok saya, dia macam ketakutan. Lepas tu saya pun terfikir, sebab kakak dia kadang-kadang tukang mengadu. Kakak dia kata Aklan kena tarik telinga dengan orang kat taska tu. Saya rasa macam kadang-kadang, saya tak tahulah, mungkin ada saya pun tak nak lah terus marah-marah bila saya dengar perkara tu. So bila kakak dia mengadu, Aklan kena tarik telinga. Jadi saya macam okay, saya take note benda tu. Sebab macam kita nak bergurau dengan anak kita kan, so macam nak sentuh-sentuh telinga dia macam tu. Tapi tiba-tiba dia, reaksi dia macam terkejut bila saya nak pegang telinga dia. Macam ada satu keadaan ketakutan yang dia pernah alami. Kenapa dengan telinga dia, dia kena piat ke? Saya pun terfikir macam tu kan, kena tarik telinga ke dan sebagainya. Okay, tak apa. So saya pun macam masa tu cool lah dulu. Okay, so di satu keadaan pula, waktu tu yang kakak dia, anak-anak saya memang tak mengadu. Jadi masa saya nak mandikan tu, budak-budak balik sekolah, saya pun baru balik kerja. So saya tengok dekat kaki anak saya tu ada lebam warna biru. Bukan sekali ya, beberapa kali. So saya pun tanya kat kakak tu, kakak kenapa? Lebam ni jatuh ke? Dia senyap je, dia tak jawab pun. Jatuh Saya pun, sebenarnya kita dah terfikir perkara yang tak elok berlaku di taska tu, tapi saya pun tak nak negatif thinking sangat. So saya tanya dulu, ada jatuh ke? Ada terlanggar bucu pintu ke sebab lebam kat peha? Dia senyap je, dia tak cakap pun. Dia kata tak, dia geling je macam tu. So at the end saya pun kata, waktu tu saya cakap, kenapa ada kakak kat taska tu cubit Mardia ke? Masa tu air mata dia mengalir, dah start menangis. Kakak ni dia dah sekolah tadika waktu tu. So saya pun macam okay. So saya pun take note benda tu. So saya pun cakap dekat Allah, saya kata sebab saya pun bekerja, jadi memang akan hantar anak tu di taska. So saya memang tanya Allah, saya kata macam mana saya tak boleh terus pergi pada taska dan terus kata kenapa dia anak saya sekian. Saya nak biarlah keadaan tu dalam keadaan bukti tu nyata. Mungkin ada saksi kat situ. Okay, so saya pun tanya Allah, saya kata dekat Allah, apa sebenarnya cara terbaik yang Allah nak saya lalui. So at the end tu memang saya minta betul-betul pada Allah, dan saya juga mohon pada Allah sebab kanak-kanak ni masa mereka umur belum sampai 6 tahun pun, so emosi mereka sepatutnya waktu tu kita jaga dan kita kasih sayang dan tunjuk dekat situ. Dengan emosi tu maksudnya kita ajak anak kita bawa kepada Allah. Waktu tu lagi mudah, lagi suci hati mereka ni. Tapi bila diperlakukan begitu, so saya pun minta pada Allah. Saya kata macam mana apa yang saya nak buat ni. Waktu tu saya ingat lagi, satu ketika tu kebetulan saya bukan kebetulan lah, memang perancangan Allah memang terbaik. Saya bercuti. Jadi anak saya, walaupun saya tengah cuti, saya ada di rumah lah. So anak saya hantar dia di taska. Sebab dia sekolah tadika, so macam van akan ambil dia di taska. So memang saya ada di rumah dan anak saya berada di taska. So waktu tu memang saya ambil kesempatan, memang saya betul-betul doa dekat Allah. Dan waktu tu memang saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya ingat lagi, saya macam baca ulang. Sampai tu saya sujud, betul-betul saya serah dekat Allah. Apa sebenarnya yang Allah nak saya lakukan kan. Sebab sehari so kita sebagai bapa, kita akan risau keadaan tu berlaku dekat anak kita. Sebab saya cakap dekat Allah, saya ni bukan jenis orang yang melulu marah-marah macam tu. Saya tak pandai saya cakap macam tu. Tapi saya minta Allah betul-betul tunjukkan macam mana cara penyelesaian yang terbaik, supaya Allah bagi saya energi
untuk saya lakukan sesuatu tu dengan cara Allah yang saya suka. So at the end tu, waktu tu masa tu dah nak hampir tengah hari, memang saya waktu tu di tingkat atas rumah saya, memang saya betul-betul serahlah dekat Allah. Memang saya baca waktu tu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Betul-betul saya minta ke Allah, saya serah ke Allah. Okey, sebelum tu saya nak share sikit. Untuk pengetahuan, waktu itu saya belum belajar ilmu la ilaha illallah. Tapi sekarang bila saya dah belajar ilmu la ilaha illallah, baru saya tahu bila kita berserah, berzikir dengan ilmunya, dengan kefahaman ilmu la ilaha illallah, akan membuatkan kita sangat yakin, lebih yakin dengan Allah. Kerana ilmunya, ilmu la ilaha illallah, Allah perintahkan untuk kita semua umat Islam mempelajarinya. Dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Carilah, ketahuilah, pelajarilah sesungguhnya la ilaha illallah. Amin. Okey, sekarang kita sambung semula video tadi, ya. Allah bagi saya jalan macam mana saya nak selesaikan masalah ni. Sebab saya pun tak tahu owner Taska tu tahu ke tak keadaan ni berlaku. Sebab kadang yang saya tahu orang-orang bawah dia yang bekerja. Okey, so peristiwa ni pun dah lama, dalam 10-8 tahun yang lalu. So at the end tu tiba-tiba saya dengar ada van horn rumah saya. Bukan sekali, berkali-kali. Jadi saya terfikir siapa yang datang rumah saya masa nak tengah hari ni, waktu tengah hari ni. Sebab kan biasanya saya kerja. So memang sepatutnya tak adalah orang datang kat rumah. So at the end tu saya pun turun bawah, saya tengok van Taska, van sekolah tadika anak saya yang ambil anak saya di Taska. So saya cakap, kenapa bukan pakcik lah, pakcik, abang tu datang. So saya pun pergi dekat dia, saya cakap, kenapa ya? Lepas tu dia kata kat saya, akak, saya nak cakap dekat akak sesuatu ni. Saya ni setiap hari ambil anak akak pergi bawa daripada Taska ke sekolah tadika. Dan setiap hari saya nampak mereka, orang Taska ni, uruskan anak saya tu dalam keadaan yang dia sendiri dia tak suka tengok cara orang tu. Dia kata sebab orang tu marah-marah lah, tunjal-tunjal kepala anak akak lah. Saya kesian tengok anak akak tu. Tapi saya pun pembawa driver van je. Macam saya sendiri ada rasa nak marah. So saya nak pesan kat akak ni, akak jangan hantarlah lagi anak akak kat situ kak. Sebab saya tengok tak sesuai untuk budak-budak ni. Marah-marah, tunjal-tunjal kepala. Dia kan kanak-kanak tadi, budak-budak tadika kot, biasa nak bersiap pun kanak-kanak kan. So maksudnya cara dia orang tu menyebabkan orang pemandu van sendiri pun yang tengok cara mereka uruskan anak saya tak suka, dia kata. So dia kata dia datang ni, dia pun saya tahulah Allah nak menyaksikan pada saya macam mana Allah gerakkan dia untuk pergi hon pula rumah saya waktu tu, yang Allah pun tentukan saya cuti waktu tu. So bila dia cakap macam tu, okey, saya kata kiranya saya memang dah ada saksi daripada orang lain, orang dewasa yang menyaksikan keadaan tu. Okay, so saya cakap dekat dia, terima kasih banyak-banyak sebab bantu saya dan bagi tahu saya tentang keadaan ni. Sebab dia memang kata bersyukur sangat dekat pada Allah. Saya kata terima kasih ke Allah, dan saya pun barulah saya bertindak yang seterusnya. So masa tu energi pun Allah dah bagi kita semangat macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Macam itulah. Tapi saya pun waktu tu memang saya pergilah pada Taska tu. Sebab saya pun cerita kepada owner tu. Sebab yang waktu hari kejadian tu berlaku, memang waktu tu owner tu kata dia tak ada di Taska tu. Owner tu dia kerja sebenarnya, tapi dia ada Taska. So dia suruh orang lain yang jaga Taska dia tu. So saya pun bagi tahu dekat dia apa yang berlaku. And then lepas tu saya pun stopkan anak saya tak berada di Taska tu. Dan untuk anak-anak yang lain saya pun kesian. So saya hanya doa pada Allah. Saya tak pasti anak-anak orang lain tu okey ataupun tak okey. Saya tak sihat. Masa tu telinga dia berair. Masa tu pun saya tanya Allah, Edian apa yang saya nak kena buat?
ada dalam itu tajuk yang pasal anak saya tak sihat tu, tajuknya putus harap pada makhluk bab 12. So itu sajalah untuk perkongsian kali ini insya-Allah. So yang penting macam saya kata tadi tu, tanya Allah, minta Allah. Kadang kita ni sebenarnya kita memang tak ada daya pun nak selesaikan satu masalah tu. So kita nak minta bantuan Allah tu yang menggerakkan kita supaya lebih bersemangat, lebih sistematik, lebih kukuh jawapan-jawapan kita ataupun bukti-bukti yang kita nak hujahkan ataupun nak perdebatkan tu. Macam itulah. Alhamdulillah. Okay, so itu saja untuk kali ini insya-Allah. So saya ada terfikir saya nak bagi buku ni secara percuma kepada orang di luar sana lah, mereka yang minta dekat Allah lah untuk dapatkan buku ni secara percuma. Okay, siapa yang nak, so saya boleh beri secara percuma dengan izin Allah insya-Allah. Okay, tapi saya nak minta rakan-rakan yang nak tu tolong sharekan video ni sebanyak mungkin dan tolong komen di ruang yang bawah ni tentang yang sedikit sebanyak yang anda semua faham tentang apa yang saya ceritakan kat bawah ni. So komen banyak-banyak, like and share banyak-banyak. So PM katakan yang anda mahu buku ini secara percuma. Okay, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.